dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata di pesan nasihat, tanda suburnya pohon, basahnya tanah. Pokok tu boleh jadi subur sebab tanahnya basah dengan air kita jirus. Begitu juga suburnya hati, basahnya pipi. Tanda hati ni subur, pipi ni basah. Apa maksud pipi basah? Menangis. Tapi kalau sampai kering, kalau tanah kering kontang, pokok mati ya. Begitu juga kalau tak pernah kita merintih sedih kerana dosa kita, salah silap kita asyik sonok aja, dikhawatiri hati ni mati. Ini yang berlaku di akhir zaman, tuan-tuan. Kebanyakan umat hari ini akhir zaman hatinya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita berada di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Raudatul Jannah, yakni artinya taman-taman syurga. Maka besar harapan kita kalau di dunia ini lagi Allah selalu mengizinkan kita untuk selalu berada di dalam taman-taman syurga Allah seperti mana majlis ilmu kita pada malam ini, maka harap-harapnya Allah pilih kita juga untuk ditempatkan di dalam syurganya Allah bersama dengan para kekasihnya, khususnya Nabi kita Muhammad SAW nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu,
yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, pada malam ni kita ada satu slot ceramah berkenaan dengan kemerdekaan. Ada tajuk khusus tak? Merdeka Setuju. Jadi tengok kita hurai tengok ke mana merdeka kita ni. Jadi bila sebut merdeka, apa yang kita faham dengan merdeka? Biasanya bila sebut merdeka, makna umum yang kita faham artinya bebas. Betul? Kan? Kita kata, ya saya sudah merdeka. Selalu budak-budak SPM, habis SPM dia lari pusing sekolah 7 kali tawaf. Sambil dia kata merdeka, merdeka, maknanya seolah-olah maksudnya dia dah bebas daripada terikat dengan sekolah. Mana habis dah SPM. Itu kalau lain bahagian sekolah akademik. Kalau bahagian budak-budak tahfiz pula, bila dia habis 30 juzuk hafal Quran, dia pun menjerit sama juga, merdeka, habis dia kata selesai dah. Okey. Jadi faham kita merdeka tu dari segi makna umum, makna kasar sahaja. Merdeka tu seolah-olah nak maksudkan suatu kebebasan, suatu benda yang kita dah tak terikat, kita dah bebas. Kalau dalam konteks kenegaraan, makna kita dah bebas daripada jajahan British, jajahan daripada penjajah yang menjajah negara kita. Okey, itu makna umum merdeka. Mudah fahamnya maknanya bebas. Timbul satu persoalan, adakah kita ni bebas? Itu soalannya pula. Adakah kita ni bebas sebenarnya? Cuba jawab. Kita ni bebas ke tidak? Belum. Kita tak bebas lah. Kenapa kita tak bebas? Tapi kita kata kita merdeka. Merdeka tu kita faham bebas, kan? Tapi kita jawab tak bebas. Tapi haji seorang je lah, yang lain semua tak jawab pula. Tapi betul lah tu. Betul lah tu. Bebas. Tapi sebenarnya hakikat kita tak bebas. Kenapa kita tak bebas? Yang sebenarnya memang kita dari segi hakikinya kita tidak bebas. Sebab apa? Sebab kita ni abdullah. Sebab kita ni hamba Allah. Sebab makna bebas, boleh buat apa saja tanpa ada sebarang larangan, tanpa sebarang kawalan, kontrol. Tak. Mana boleh kita buat apa saja. Ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat, kan? Ada hukum dari segi syarak, wajib kita mesti kena buat. Kalau kita tak buat, kita akan diugut dan diancam dengan dosa dan neraka Allah. Itu benda yang wajib. Benda yang sunat kita digalakkan buat. Tapi kalau kita tak buat, kita rugi sahaja, tak dapat apa-apa. Tapi ada benda yang diberikan kebebasan, membuat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu namanya mubah, hukumnya harus. Ada kala juga kita tak digalakkan buat, itu makruh. Ada juga perkara yang kita memang tak diizinkan buat, tapi kalau kita langgar juga, bermakna kita telah melanggar perintah Tuhan, itu namanya haram. Itu dari segi hukum agama. Jadi hakikat sebenar kita tak bebas. Iaitu yang kita laung duk merdeka, bebas apa semua tu. Sebab tu kita kena faham apa kaitan merdeka ni dengan agama kita. Yang sebenarnya tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, Islam dengan bangsa kita Melayu ni, kita kata berpisah tiada. Berpisah tiada. Cuma hari ni mungkin kita lemah dari sudut memahami bangsa kita sendiri. Akhirnya kita tak nampak apa kaitan bangsa Melayu ni dengan Islam agama ni.
Hanya ada dua bangsa saja atas dunia ni dia berkait rapat dengan satu-satu agama tu. Bila sebut bangsa ni, mesti agama ni. Bila sebut agama ni, mesti bangsa ni. Ada dua bangsa je atas dunia ni. Bangsa yang pertama iaitu bangsa Melayu. Bila sebut Melayu, dia berkait rapat dengan Islam. Sampai-sampai kalau kita kata orang tu orang Melayu, boleh kata confirm dia tu Islam. Mungkin ada je yang Melayu murtad, tapi persennya sedikit sangat. Dah jadi satu kebiasaan, sebut Melayu mesti dia Islam. Bila sebut itu orang Islam, dalam konteks negara kita lah, bila sebut orang tu Islam, mesti orang tu orang Melayu. Kerana hubungan rapatnya Melayu dengan Islam. Sebab tu ada sejarawan mengatakan, maksud Hang Tuah kata takkan hilang Melayu di dunia, dalam erti kata lain, takkan hilang Islam di dunia Melayu. Mana orang Melayu dengan Islam, dia takkan berpisah, dia takkan hilang. Kan? Kuatnya hubungan Melayu dengan Islam. Satu lagi bangsa yang kuat dengan satu-satu agama di dunia ialah bangsa Israel. Bangsanya Israel, agamanya Yahudi. Bila sebut Israel, otomatik semua orang akan kata itu orang Yahudi. Dan bila sebut Yahudi, orang tak nampak lah orang lain, mesti orang nampak Israel. Israel tu bangsa dia, Yahudi tu agama dia. Sebab tu ada juga pandangan yang boleh menjatuhkan Yahudi Israel, insya-Allah, mana kita nak tahu. Mungkin daripada bangsa ini. Dan bangsa yang betul-betul menjaga tauhidnya, akidahnya, tapi yang betul-betul yang jaga agama lah. Yang tak pedulikan agama tak terpakai juga. Tapi sebab tu kuat. Sampai-sampai saya pun baru-baru belajar juga, baru-baru ambil tahu dan sebagainya. Dan rupanya lekuk keris tu ada makna. Ada lekuk 7, ada lekuk 11. Kenapa dia berlekuk? Semua ada falsafah dari sudut orang Melayu tu sendiri. Sampai-sampai baju Melayu kita pun penuh dengan makna agama. Poketnya ada 3, nak melambangkan 3 bekal mesti ada pada anak Melayu. Iaitu apa bekalnya? Bekal tauhid, bekal fiqh dan bekal tasawuf. Yakni maksudnya ilmu. Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Tauhid, sebab tu poket pertama kita duduk di sebelah kiri, tak duduk sebelah kanan. Sebab apa? Sebab di kiri kita ni ada jantung. Dalam bahasa Arab disebut kolbun, hati. Apa fungsi jantung sebagai organ? Menyebarkan darah ke seluruh badan. Baik jantung, baiklah anggota badan yang lain. Sehat jantung, sehat yang lain. Tapi jantung KO, yang lain semua KO. Begitu juga dengan makna tauhid. Kalau betul akidahnya, betul segala tingkah lakunya. Sujudnya pada sujud yang Maha Esa. Tapi kalau sini lagi KO, akidah dia rosak, maka yang lain semua tak terpakai. Betul tak? Jadi baik ni, kena faham baik ni nombor 2, bukan nombor 1. Nombor 1 akidah. Dan bukan ukuran kita baik, ukuran kita akidah dulu. Kerana akidah itulah menentukan seseorang itu syurga selamanya atau neraka selamanya. Bukan sekadar baik. Kita kadang-kadang tengok asal baik, okey dah, belum tentu. Sebab kalau kata baik, saya nak tanya, ada tak atas dunia ni orang bukan Islam, orang kafir, tapi perangai dia baik? Ada tak? Ada. Bukan setakat ada, banyak juga. Kadang-kadang bila berlaku banjir, dia sampai dulu bagi bantuan. Kadang-kadang dia buat kebajikan. Dia bagi derma ke apa ke, macam-macam lah. Orang kafir, orang putih ke apa, orang Cina ke sebagai contoh, tapi dia kafir. Jadi kalau dia kekal hidup di dalam kafir sampai mati dia kafir, alamat dia syurga atau neraka? Neraka. Apa sebab neraka? Kan dia baik. Bukan baik ukurannya. Ukurannya akidah. Sebab tu kita kena hati-hati. Akidah nombor 1, baik nombor 2. Akidah nombor 1. Sebab tu ada cubaan-cubaan untuk nak merosakkan agama kita. Dia buat perkataan macam ni, ungkapan dia.
Dia kata pemimpin kafir yang jujur itu lebih baik daripada pemimpin Islam yang korupsi. Nah, dia kata pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin Islam yang korupsi. Sekali dengar macam betul, mudah orang terpedaya. Kalau orang kurang ilmu, habis percaya. Tapi makna sebenarnya dia nak menjatuhkan Islam. Kenapa kamu nak buat bandingan antara korupsi dengan yang jujur? Situ sudah salah. Bandingan ni dia mesti ada titik persamaan baru boleh dibanding. Contoh, boleh tak kita buat bandingan mana lagi sedap, durian atau pisang? Tak boleh. Tak boleh banding gitu. Sebab kalau orang minat durian, jawab durian. Orang minat pisang, jawab pisang. Nak banding, biar sama-sama durian. Durian mana sedap? Durian Batu Kurau ke durian Pahang Raut? Boleh banding. Macam orang nak banding kereta lah. Kita budak-budak lelaki, orang lelaki minat kereta lah. Boleh tak banding? Mana laju lah? Antara Ferrari dengan kancil? Bodoh banding itu. Kancil dengan Ferrari. Perempuan pun gelap tahu Ferrari. Mana boleh banding Ferrari. Tapi kalau nak banding Ferrari dengan McLaren, boleh. Sebab sama-sama supercar. Kancil banding dengan Viva, okey. Kan? Dia tanya, mana laju? Basikal ke kapal terbang? Bodoh. Kita pergi layan pun bodoh tak kalau kita layan? Tak boleh. Nak banding, biar banding yang sifat dia sama. Sama juga dalam situasi ni, nak banding biar sama-sama jujur, nak banding biar sama-sama korupsi. Okey, kita ambil jujur. Antara pemimpin Islam yang jujur dengan pemimpin kafir yang jujur, mana lebih baik? Pasti kita jawab pemimpin Islam yang jujur. Kita banding pula korupsi. Antara pemimpin Islam yang korupsi, makan rasuah, dibanding dengan pemimpin kafir yang korupsi juga makan rasuah, mana lebih baik? Pasti Islam juga yang menang. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam lebih atas, tidak ada yang lebih atas daripada Islam. Tapi situasi korupsi itu kalau memang tak ada langsung yang jujur dah. Ada tak dia jawab? Kita tanya pemimpin Islam korupsi dengan pemimpin kafir korupsi, mana baik? Dua-dua tak baik Ustaz. Dia tahu dah memang dua-dua tak baik. Cuma kalau tu je pilihan kita ada. Contoh, tetap Islam menjadi pilihan utama. Tu kita kena faham. Okey? Sebab apa? Sebab yang dimaknakan dengan merdeka bukan semata-mata kita maksudkan dengan bebas daripada penjajah. Bukan itu dari segi makna hakikat sebenar. Tapi merdeka ni asal tulisan orang Melayu kita ni ditulis dengan tulisan Jawi. Sebab tu ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak muda sekalian, ingatlah tulisan Melayu kita, bangsa kita ialah tulisan Jawi, bukan Rumi. Rumi ni ambil mana? Rumi ni asal katanya Rom. Rom kat mana Rom? Atas lagi daripada Tikamadu. Atas lagi. Kan? Eropah sana. Tu Rom, orang putih. Kita panggil orang putih. Kan? Rom tu, sebab tu tulisan ABC dia sama tak dengan tulisan orang putih? Sama. Cuma dia bila dia diarabkan, dia tambah ya belakang, jadi Rumi. Asal Rom. Jadi tu kan tulisan kita. Tulisan kita Jawi. Tu tulisan jati anak Melayu, bangsa Melayu. Jadi kata guru kami, malulah kalau orang Cina pandai membaca tulisan Cina dia, tulisan Cantonese, tulisan Mandarin. Orang India pandai membaca tulisan India dia, tulisan Tamil, walaupun berpusing-pusing dia boleh baca. Kita Melayu tak reti baca tulisan Jawi. Teruk. Lalu satu van sebelah traffic light merah, lalu tepi kan, pada van tu Mahat Tafiz, tapi dia tak reti nak baca. Dia pun kata van jenazah sebelah ni, kata memang jenazahmu, kata. Kan? Sampai tak reti nak baca. Tu yang P. Ramlee buat cerita tu. Bila baca surat tu dia kata sekali Arab dah, dia kata. Tonggang terbalik suratnya dia buat. Itu sebenarnya P. Ramlee nak perli. Itu orang kita sampai hilang. Sebab tu habis dah. Sebab tu dia cakap semakin hilang sikit demi sedikit.
Lepas tu kata guru kami, orang Melayu ni tinggal apa dah, tak tahu tinggal apa. Tinggal baju Melayu dengan kereta api tanah Melayu. Lain, habis. Nah, sampai Nabi kata dalam hadis, fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam itu melainkan tinggal namanya saja. Nama je lah. Kan? Macam negara kita ngaku je sebuah negara Islam, nama je lah. Tapi adakah sistemnya mengikut Islam? Jauh sekali. Ni kata betul, Nabi kata. Malah bukan negara kita je, negara Arab pun lebih kurang tak, lebih parah lagi. Kan? Ini yang berlaku. Jadi kok mana merdeka sebenarnya? Merdeka ni asal ditulis bukan dengan tulisan Rumi, tapi ditulis dengan tulisan Jawi. Mim ra mer dal ya di kaf alif ka, merdeka. Apa maksud dia? Mim artinya mengikut, ra artinya rasul, dal artinya dan, ya artinya yakin, alif artinya Allah, bukan, kaf artinya kepada, alif artinya Allah. Jadi bila disambung artinya mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Itu makna merdeka sebenar. Bukan semata-mata kita faham bebas daripada penjajah. Apa guna bebas daripada penjajah tapi ikut perangai penjajah? Itu bukan merdeka. Maksud merdeka ikut Rasul. Dan untuk makluman kita bersama, sebelum kita merdeka pun itu sebenarnya yang kita dah buat. Kita dah ikut dah ajaran agama. Kalau di belah Kedah, Penang saya tak pasti. Tapi yang saya tahu di Perak dulu ni sebelum merdeka telah melaksanakan undang-undang namanya Undang-Undang 99. Kalau di Melaka hukum Kanun Melaka. Apa tu undang-undang ni? Undang-undang Islam terlaksana. Di sana ada hududnya, ada kisasnya, semua lengkap. Maknanya dulu dah laksana dah. Kan? Datang puak-puak kafir ni, dirubah sana ubah sini, kemudian dia nak tinggalkan kita, dia bukan tinggal saja, dia tinggalkan bisanya. Sampai-sampai ke hari ini kita sebenarnya adakah benar-benar yang kita maksudkan dengan merdeka mengikut Rasul? Adakah kita ikut Rasul sekarang ni? Atau kita ikut satu sistem yang datang daripada musuh kita? Nah, kita ikut musuh kita. Sebab tu Nabi kata, kamu ni umat Islam akhir zaman akan mengikut macam perangai umat-umat terdahulu. Nabi kata shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Apa maksudnya? Mula-mula kamu ikut tu sejengkal demi sejengkal. Lama-lama kamu ikut sehasta demi sehasta. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi mula-mula kamu ikut sikit-sikit je. Lama-lama sedar tak sedar kamu dah ikut, boleh kata hampir segala corak kehidupan kamu macam corak kehidupan mereka. Kenapa? Sampai-sampai ke akidah pun tergugat. Sampai-sampai ke akidah pun tergugat. Mula-mula kita ikut sikit-sikit je. Betul tak? Kita ikut kalender orang kafir, padahal kita ada kalender orang kita Islam. Tak pakai Muharram Safar, kita pakai Januari Februari. Sampai-sampai patutnya Jumaat hari agama kita cuti lah. Sabtu tu rehat, dah kita ikut ke Jumaat kerja, Sabtu Ahad baru cuti. Tapi Kedah ikut kan Jumaat cuti. Betul? Negeri Kedah. Yang lain lah kita sebut. Tapi jadi macam tu. Mula-mula tak apa, sikit-sikit dah rosak ke akidah. Tak sampai rosak akidah, tapi itulah, sedar tak sedar mula-mula ikut macam tu je. Tapi lama-kelamaan habis serba-serbi kehidupan kita ikut macam dia. Yang paling parah ni masalah akidah. Akidah paling parah. Sampai-sampai kita sedar tak sedar, akidah kita dah mula nak terpesong dan cenderung cara akidah mereka. Kita tak sedar. Apa kok belak mana Ustaz? Saya mengucap dua kalimah syahadah, saya sembahyang. Betul dah kamu buat semua tu. Kalau betul kamu faham makna syahadah, nak tanya berapa rukun syahadah? Apa makna asyhadu? Apa makna alla ilaha illallah? Kadang-kadang sebut pun tak betul. Asyhadu an la. Mana boleh jadi an pula?
Memang dalam tulisan ada huruf nun, tapi ingat nun sukun bertemu lam, dia jadi idgham terus, lompat masuk ke dalam idgham bila gunnah. Artinya an tu dia tak jadi nun, dia jadi al. Nah, makna nak cerita lemahnya kita sampai cara sebut pun tak kena lagi. Tak payah kata nak kata makna faham. Apa maksud la ilaha illallah? Apa maksud la ilah? Apa maksud illallah? Mana nafi? Mana isbat? Apa maksud asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan Rasulullah? Siapa tu Muhammad? Kan? Apa yang kita sebutkan sebagai asyhadu, aku naik saksi. Naik saksi ikut mana? Apa makna saksi? Dah hebat. Itu baru 2 kalimah syahadah. Jadi kadang-kadang kita tak faham, kita main buat. Sembayang, main sembayang aja. Mana rukun sembayang? Ada berapa rukun sembayang? Yang mana yang dikatakan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dalam solat tu ada sunat, sunat pecah 2, ada sunat abad, ada sunat hai'ah. Mana satu abad, mana satu hai'ah? Ditanya kita balik, apa Ustaz? Oh, tapi kalau sembang bak enjin kereta jangan. Tepuk meja terbalik cawan sembang. Oh, dia kata ni enjin baru ni. Nah, dia ambil tenaga solar. Oh, sembang sampai ke solar pergi. Kan? Tapi bak agama dia sendiri habis. Sebab tu orang kafir mudah perdayakan kita. Dia tak marah kita semayang, tapi dia tak bagi kita faham apa yang kita semayang. Sebab tu setakat buat masjid dia tak kisah. Dia tak kacau kita buat masjid besar-besar, juta-juta habis duit buat masjid. Tapi buat pusat pengajian dia kacau. Mulalah ada tafsiran mak tahfiz halal, mak tahfiz haram. Ada pula mak tahfiz haram. Sebab apa? Sebab tak daftar. Itu isu dia. Pusat judi pun ada tak? Pusat judi halal, pusat judi haram. Boleh pula pusat judi halal sebab dia daftar jadi halal. Itu kata habis rosak. Nah, tapi pusat pengajian dia kacau, kuliah agama dia kacau, pengajian macam-macam helah dia pakai. Tak ada tauliah, tak ada itu, tak ada ini. Tapi dalam bab dunia tak ada masalah pula. Sebab tu dia cakap, saya ambil lesen kat Perak, saya boleh bawa kereta habis semua negeri, Penang boleh, Kedah boleh. Tiba-tiba ambil tauliah mengajar agama Islam di Perak, tak boleh mengajar di Penang, tak boleh mengajar di Kedah. Kok mana pula? Nah, oh, Islam di Penang lain, Islam Kedah lain, Islam Perak lain, gitu. Nampak? Itu alasannya, sebab dia nak merenyuhkan kita. Dia nak buat supaya kita ni jadi susah. Dia nak sekat terus, dia tahu ancaman dia bahaya. Halang terus nanti orang mengamuk. Jadi dia buat slow-slow. Buat pelan-pelan, buat jadi susah. Ni saya terus terang, saya cerita pengalaman saya sebagai seorang pendakwah kan. Biasanya kalau saya dapat jemputan negeri-negeri dan sebagainya kan, mula-mula okey dah plan elok, okey ustaz nanti jemput ustaz gini. Sampai betul-betul hari kejadian tu kita dah siap-siap nak tolak dah. Dapat panggilan kata, ustaz minta maaf sangat-sangat ustaz, ceramah kita malam ni dibatalkan. Saya tanya kenapa pula? Tak tahu ustaz, mereka tak bagi permit. Mereka kata permit yang kita mohon hari tu ditarik balik. Banyak kali lah, bukan sekali, banyak kali. Banyak kali jadi macam tu. Negeri mana dirahsiakan sebab ada 3 kamera tu. Tapi bukan sini lah insyaAllah. Kan? Tapi begitu. Sebab apa? Sebab apa dia kata? Kenapa dia tak stop awal-awal je? Kita minta awal-awal tu, seminggu awal tu dia kata tak boleh. Kalau stop awal-awal kan senang. Tak, seminggu awal dia buat diam. Sampai hari kejadian, dia kata tak boleh lah, itulah, inilah. Kan? Sampai-sampai ada setengah tempat tu dia punya pegawai siap datang ni, nak pastikan memang kita tak buat. Jaga sungguh, macam nak awak masuk penjenayah. Tu dia kawal ketat sampai macam tu. Sebab apa dia buat macam tu? Supaya kita ni jadi malas nak buat. Akhirnya orang pun putus asa. Orang kata malas aku nak panggil dah ceramah ustaz luar ni. Lagi jadi macam hari tu panggil-panggil, kena batal pula.
letih aku nak cakap dengan ustaz pun malu. Akhirnya dia nak supaya kerja tu terbantut. Tu cara dia. Dia tak stop terus. Kalau stop terus nanti orang marah, apa ni. Dia buat, dia bagilah alasan macam-macam. Alasan tu tak kena, alasan ni tak kena. Ada setengah negeri tu, negeri yang tak disebut tadi, kan, ada dah tauliah tapi sebab terlibat dengan politik pun tak boleh pula macam tu. Politik cerita hal dia lah. Tapi kita ni ditanam, kita didoktrin, jangan cakap politik di dalam masjid. Sedangkan untuk melaksanakan agama ni, politik itulah sebagai dia punya penggerak. Sebab politik ni kepimpinan. Kalau tak dilantik pemimpin yang boleh bawa Islam, macam mana nak Islam tu ditegakkan? Sampai-sampai ada satu masjid yang dirahsiakan juga. Kita kan sebelum start kuliah, kita duduk bawah dulu. Jadi AJK dia datang kat saya, dia pun bisik kat telinga. Dia kata, ustaz, nanti ustaz ceramah jangan cakap politik tau. Saya kata, kenapa? Sebab politik suku, Islam suku, dia kata. Saya pun jawab balik, saya kata saya takkan cakap politik. Dan sepanjang ceramah saya tak pernah cakap politik. Cuma saya akan cerita pasal siasah Islam. Siasah bagus, ustaz, dia kata. Ustaz cakap pasal siasah. Tu kata bodoh. Padahal siasah tu politik kan. Politik tu cakap Melayu, siasah cakap Arab, politikus Indonesia. Naik atas ni, dapat mic, bagi salam terus bubuh tu. Ada orang bagi tahu saya tak boleh cakap politik. Saya tanya kenapa? Sebab dia kata politik suku, Islam suku. Ini bermakna otak dia 3 suku. Marah dia. Saya tahu dah, memang tak dipanggil dah masjid tu sampai bila-bila. Biar api, kita bukan heran pun. Kita kena fahamkan masyarakat. Tuan-tuan, saya bukan minta tuan-tuan untuk sokong mana-mana parti, tapi saya nak bagi faham. Kalaulah contoh, kita tak kata, tapi contoh, kalaulah mereka sebut pasal Kristian di dalam gereja dan mereka mengatakan kita orang Kristian pun berhak untuk takbir Malaysia, takkah itu namanya politik juga? Dan dia ajar dia punya kaum, bangsa dia, agama dia. Kita tak boleh nak sebutnya tu. Akhirnya macam mana kita? Lepas kita kena sebut orang kita Melayu Islam, khususnya orang Islam ni, mesti pastikan mentadbir negara kita. Kerana dengan mentadbir negara ni lah perlaksanaan itu baru boleh dilaksanakan. Macam mana kita nak laksanakan Islam kalau kita tak ada kuasa, kita tidak memimpin? Soal parti mana, pandai-pandailah fikir. Bukan saya nak kempen, saya tak bawa bendera pun. Kita cuma nak fahamkan apa kepentingan yang dikatakan Islam yang kita nak bawa atas nama merdeka itu sendiri. Apa makna merdeka? Tadi kita sebut mengikut Rasul. Jadi kalau kita cakap apa, tak ikut agama, dan kita ikut siapa? Kalau kita tak ikut Rasul, kita ikut sistem siapa ni? Berarti kita faham. Apa jua, tak payah kata kita manusia, barang-barang alat kan, contoh kereta ke kenderaan, semuanya dia ada satu sistem. Sistem, ada sistem. Kalau sistem dia jam, habis. Silap dengan kereta-kereta tak boleh jalan. Sebab tu sistem. Lagi kalau canggih macam telefon kita ni, dia ada sistem. Kalau sistem dia tu rosak, habis rosak telefon. Tak siap, nak buka pun tak boleh, nak call orang pun tak boleh. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hidup kita ni ada sistem. Sistem hidup itulah dipanggil agama. Agama ni cakap Melayu, cakap Arab dipanggil ad-din. Alif lam dal ya nun, ad-din. Apa maksud ad-din? Ad-din tu agama. Apa makna ad-din? Kata ulama, ad-din bermakna nizamul hayah. Apa maksud nizamul hayah? Sistem hidup, atau bahasa mudah, cara hidup. Cara hidup, atau cakap orang putih, the way of life. Cara kehidupan kita. Bila sebut cara hidup, dia merangkumi apa? Dia merangkumi segala aspek, daripada kita bangun tidur sampai tidur semula. Itulah agama.
Agama bukan hanya sekadar sembahyang. Agama bukan sekadar puasa, pergi haji, bukan. Nah, tapi agama ni kehidupan kita. Start kita bangun tidur tu kita buat apa? Gosok gigi. Situ dah ada hukum. Apa hukum? Kita gosok gigi. Cakap kita sini gosok gigi lah. Tapi bahasa agama, siwak. Kita bersiwak lah tu. Cuma siwak kita pakai beruh gigi. Nah, yang sunnahnya pakai kayu sugi, tapi istilahnya siwak juga. Itu ada hukum. Kalau niat semata-mata nak bersih gigi saja, harus. Tapi kalau niat bersih gigi sambil mengikut sunnah Nabi, maka jadi sunat, boleh pahala. Semua ada hukum. Lepas tu kita mandi, lepas tu kita pergi pejabat, lepas tu semua tak lari dari hukum Allah. Sama ada apa kita buat tu boleh mendapat pahala, ataupun kita buat tu mendatangkan dosa, atau apa kita buat tu tak dapat apa-apa, pahala ataupun dosa. Bersabit dengan hukum syarak tadi. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dia takkan lari. Itulah makna ad-din. Itulah makna agama. Sebab tu nanti masuk dalam lubang kubur, malaikat muka nakir tanya apa? Antara tanya marrabuka wa man nabiyuka. Antara soalan lagi dia tanya wa madinuka. Apa agamamu? Soalan. Kenapa malaikat muka nakir ditanya apa agamamu? Takkan dia tak tahu. Nah, masa mati tadi pun orang solatkan jenazahnya di masjid. Tanah pun terang-terang tantang ada papan tanda tulis tanah perkuburan orang Islam. Tiba-tiba masuk dalam, malaikat tanya wa madinuka, dan apa agamamu? Takkan kita nak jawab no, cik malaikat, takkan tak tahu. Nak jawab tu kan? Tak nampak ke tadi saya disolatkan di masjid? Tanya apa lagi? Boleh jawab tu? Dia terlempangnya terbenam 7 tala bumi. Jadi ulama bahas kenapa malaikat tanya. Tu perbahasan. Kenapa malaikat tanya? Kan? Sedangkan malaikat bukan tak menyaksikan. Malaikat dah nampak dah. Malaikat pun dah tahu. Tapi tanya kenapa? Nah, maksud wa madinuka dari segi bahasa memanglah apa agamamu, tapi makna yang lebih mendalam dan tersirat, maknanya seolah-olah malaikat dah tanya apa perjalanan hidupmu, apa cara hidupmu. Sebab adin tadi kita kata apa? Cara hidup, sistem hidup. Maka bila ditanya oleh malaikat wa madinuka, apakah sistem hidupmu, apakah cara hidupmu, yang nak jawab nanti bukan bibir kita. Kalau bibir memang kita jawab Islam, tapi yang nak jawab nanti amalan kita. Jadi kalau semasa di dunia amalan kita tidak mengikut amalan Islam, maka orang itu takkan boleh jawab dinil Islam, agamaku Islam. Tidak. Orang yang hidupnya mengikut cara hidup Islam lah baru boleh jawab cara hidupku Islam, agamaku Islam. Itu maksud agama. Sebab tu macam saya sebut tadi, ingat, musuh Islam ni dia tak kisah kita nak mengaku Islam, tapi jangan faham Islam. Itu ini. Sebab tu pengajian dia tak bagi, dia kacau. Kita buka pondok, dia kacau. Saya dapat maklumat, kemungkinan lah wallahu a'lam, apa-apa pun kita yakin Allah menjaga kita. Dapat maklumat kata nanti dia akan buat pula orang cakap bertapisan sekolah-sekolah agama ni, sama ada mengikut kriteria syarat-syarat keselamatan. Contohnya syarat-syarat bomba sudah kata. Bila siapa tak lepas syarat ni, maka akan dikerahkan tutup. Benda tu boleh berlaku. Dan kalau betul dia buat syarat bomba, berapa banyak sekolah akan tutup. Memang pun. Lepas tu ada gak orang yang tak faham, dia akan kata, lah kenapa lah sekolah agama ni ikut je lah syarat tu. Cakap senang, cuba buat sekolah tengok. Dia punya permintaan nak kena ada itu, nak kena ada ni. Sekolah kan banyak duit kan, sekolah agama kan banyak duit. Lagilah kita kena cari duit, nak kena usaha gitu gini. Saya ikut tok guru saya, tok guru Sidik Noh kan. Dulu sebelum saya jadi ustaz mengajar gini ni, saya jadi driver dia je, ikut. Mana kuliah pergi bawa barang niaga, jual. Kan? Bukan boleh jadi kaya sangat pun dengan barang ni, tapi paling tidak ada usaha
untuk cari dana nak support sekolah, nak bayar bil air, elektrik dan sebagainya. Supaya sekolah boleh diteruskan dan moga-moga melahirkan pelapis-pelapis ulama. Bukan dapat apa pun, kan? Bukan ada bantuan kerajaan ke apa, kan? Kalau dapat pun, katalah dia bagi contoh, dia bagi nilai berapa, RM10,000, tapi setahun sekali. Padahal RM10,000 tu saja tak lepas overhead sebulan. Sekolah kami overhead sebulan hampir dekat RM25,000. Nak bayar gaji staf, gaji guru, nak bayar elektrik, air, itu, ini, makan budak apa semua, kan? Tapi gitu lah. Tapi saya diajar oleh guru saya, yakin dengan Allah, InsyaAllah Allah akan cukupkan. Sebab kita usaha untuk tolong agama Allah, Allah pasti tolong kita. Sebab Allah Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Supaya kita bergantung dengan Allah. Ini yang kita kena faham, ya, yang bila kita sebut sebagai merdeka ni, keluar diri kita ni daripada cengkaman makhluk untuk duduk di bawah cengkaman Tuhan. Itu makna merdeka. Sebab tu merdeka ni boleh kita kata makna bebas dan juga tidak bebas. Maksudnya bebas daripada cengkaman makhluk, tetapi tidak bebas daripada cengkaman Tuhan. Kita duduk di bawah kekuasaan Allah, taat perintah Allah. Adapun makhluk, kita tak taat kepada makhluk, melainkan makhluk yang taat kepada Allah. Begitu. Itu pegang kita. Allah nak tunjuklah sifat diri kita, umat manusia hari ini macam mana. Allah tunjukkan berlaku peristiwa PKP. Kita ingat PKP ni kebetulan ke? PKP ni ketentuan Allah sejak azali lagi. Allah dah tetapkan dah, tahun 2019 aku nak uji mereka dengan satu wabak dan mereka akan terpaksa lockdown dah apa. Lockdown tu istilah kita, tapi apa yang berlaku telah Allah tentukan lama ni. Dah siap dah ketetapan ni. Akhirnya sampai tiba waktunya berlaku. Kenapa Allah buat? Pasti ada hikmah ni. Carilah hikmah dia. Sebab tu Allah tanya dalam Quran, afala ta'qilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Fikirlah. Kenapa aku buat begitu? Allah nak tunjuk, bila kerajaan menguatkuasakan pemakaian pelitup muka, siapa tak pakai kena denda ribuan ringgit. Akhirnya terlampau takut nanti kena bayar. Dan nama dia pun dalam orang putih panggil emas. Memang macam emas sungguh, kan? Akhirnya terlampau takut tertinggal. Dia pakai siap-siap 10 lapis tu pakai. Jadi kalau terlupa ada 9 lagi. Sampai-sampai akhirnya dalam rumah pun pakai juga. Sampai-sampai tak sedar time nak suap makanan tak buka lagi. Tak lepas. Nak kata taatnya, tiba-tiba yang kita pelik, sini dia tutup sungguh-sungguh mulut ni, tiba-tiba yang atas ni terburai rambut dia nampak. Tudung tak pakai. Padahal yang suruh tutup ni kerajaan manusia. Yang suruh tutup kepala ni kerajaan Tuhan dia, Allah. Pakai pelitup gini, yang bawah ni melopong lutut, nampak? Peha nampak? Kain seluar pendek. Jadi siapa yang lebih dia takut? Allah atau KKM? Itu yang nanti dalam kubur malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? KKM, dia jawab. Bukan saya suruh langgar. Betul ustaz suruh langgar lah. Saya tak suruh langgar. Maksudnya kalau makhluk kamu boleh taat, kenapa Tuhan yang mencipta kamu, bagi kamu rezeki, tiba-tiba kamu tak boleh nak taat? Sebab tu itulah maksud kenapa malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Takkan malaikat tak tahu. Takkan kita nak jawab, cek malaikat, takkan tak tahu Tuhan tu siapa? Malaikat tahu. Dah dia tanya kita, dia tanya tu sebab ni masalah dalam ni, hati ni. Maksudnya seolah-olah siapa Tuhan yang kamu taat, yang kamu takut dalam hati kamu. Kalau cakap mulut memang jawab Allah, hati. Sebab tu mati ni jasad tak boleh bergerak. Sebab yang jawab bukan jasad, yang jawab dalam kita, roh kita, hati kita. Itu hikmah ni. Kalau atas muka bumi ni jasad tu ada, tanya siapa-siapa semua jawab Allah.
Cuba macam mak rempit tengah racing motor, kita kejar, laju juga motor kita, boleh duduk saing tepi dia. Kita pun tanya, "Marabbuka?" Kita tanya tu. Dia pun kata Allah. Sambil perih. Dia jawab Allah tak? Nah, sebab apa yang jawab tu bibir, yang jawab tu mulut, tapi hati berapa ramai yang gagal. Ramai yang gagal. Kata Tok Guru kami, ramai gagal tak boleh jawab. Saya kata, macam mana Tok Guru tahu? Macam mana tak tahu, kata Tok Guru. Tengoklah, bila Tuan Bilal kita azan, berapa ramai yang sahut seruan tersebut. Yang panggil tu bukan Tok Bilal, yang panggil tu Allah. Cuma wakil panggil tu Tok Bilal lah. Macam Sultan, Raja, dia nak jemput kita dekat istana kan? Adakah Sultan akan telefon kita sendiri? Dah, wakil Sultan, wakil istana akan telefon kan? Assalamualaikum, Ustaz Syakir Nasrah. Waalaikumsalam, siapa ni? Saya daripada wakil istana menjemput Ustaz untuk hadir ke istana kerana tuanku nak berjumpa dengan Ustaz. Macam tu kata dia kan? Wakil. Tapi yang hakikat panggil ni siapa? Tuanku Raja. Jadi kalau kita nampak yang panggil tu tuanku, ada boleh kita jawab, nanti lah, saya sibuk cakap dengan tuanku, saya sibuk. Amboi, besar lagi. Oh tak, kita akan bergegas, siap pakai lawa-lawa cantik sebab nak jumpa tuanku kan? Oh, pakai sampin lah, atas ni lipat kering pun gitu. Tengok dah nak jumpa tuanku kan? Bukan celek dah minyak wangi, mandi terus minyak wangi. Tengok berlatih lah tu depan cermin. Ampun tuanku, tak kemas. Ampun tu, latih dulu sebab nak bagi nampak kemas lagi. Cara berjalan pun latih, cara jalan. Baru ada nak jumpa manusia yang sama macam dia. Nah, kalau mati pun sama kan? Tanam atas, tanam dalam tanah, betul tak? Ke ada manusia sebabkan pangkat dia tinggi tanam atas awan? Ada? Ada, sama je semua kita. Tanam di dalam tanah. Tanah yang orang pijak, itulah taraf kita. Hidup di atas tanah, mati dalam tanah. Tu sifat kita, supaya kita sedar. Tapi yang nak panggil kita sekarang ni bukan tuanku, Tuhanku. Nah, mana besar lagi? Kalau raja panggil pun kita sungguh-sungguh dah bersiap, tiba-tiba Tuhan panggil kita pakai baju Melayu pun butang sengit. Macam mana? Yang atas di butang bawah jadi sengit baju tu. Tu belum seluar dia pula, seluar zip tak ada. Sejuk dia rasa dia. Sejuk lah malam ni, aircon kuat apa? Bukan aircon kuat tu melopong kata kawan dia. Nampak? Lebih kurang aja pakai. Padahal nak jumpa Tuhan, layak tak layak? Memanglah dari segi hukum fiqhnya, nak janji tutup aurat sah dah semayang, betul. Tapi dari segi tasawufnya, di manakah adabmu berjumpa dengan Tuhanmu? Tapi kamu mengharapkan Tuhanmu kasih kepada. Sebab tu saya tersentak dengan satu nasihat yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafiz. Dia kata, saat kamu berdoa, kamu begitu yakin Tuhan mendengar doamu, sehingga kan kamu berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Angkat tangan, ya Allah, betul ya Allah. Yakin sungguh hati kita ni bahawa Allah itu maha mendengar, betul. Tapi dia kata, kenapa saat kamu melakukan maksiat, kamu seolah-olah macam tak yakin Tuhan sedang melihatmu. Kita buat maksiat seolah-olah kita rasa macam Allah tak pernah tengok kita. Allah tak tengok kita waktu tu. Tapi masa berdoa sungguh-sungguh kita yakin Allah tu mendengar. Tapi kenapa masa buat maksiat kamu tak yakin Allah sedang melihatmu? Itu sebagai satu tamparan kepada kita supaya kita fikir. Kita hidup ni dalam genggaman Allah, dalam cengkaman Allah. Sebab tu Allah utus Rasul. Sebab tu namanya Rasul. Rasul artinya utusan. Allah utus Rasul untuk ajar kita macam mana cara kita nak hidup yang Allah suka, yang dikehendaki Allah. Sebab tu Rasul itu disebut kekasih Allah. Apa saja yang Nabi buat itu disebut sebagai sunnah. Kenapa sunnah? Kerana perkara yang Nabi buat semuanya Allah suka.
Sampai-sampai bersugi Allah suka, simpan janggut Allah suka. Walaupun seolah-olah kita kata seremeh-remeh perkara, sekecil-kecil perkara, kan? Apa saja yang Nabi buat, itulah benda yang Allah suka. Daripada ujung rambut sampailah kaki Nabi, semua yang ada pada Nabi, kelakuan Nabi, sifat Nabi, itulah menunjukkan apa yang Allah suka pada hamba-Nya. Maka kita ikut apa yang Nabi ajar. Itulah yang disebut supaya nak meraih kesukaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat daripada Allah. Tiba-tiba Allah dah hantar dah petunjuk Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan. Kita tak ikut Rasul, kita ikut orang lain, ikut barat, ikut kafir. Kita tak memerlukan orang cakap apa, idea, contoh, modul daripada luar. Sebab Islam syumul, lengkap. Islam semua ada. Sehingga kan Nabi ni dalam hidup baginda Nabi, apa kerjaya yang Nabi tak pernah terlibat. Kamu nak meniaga macam Rasulullah, sebab Rasulullah pernah meniaga. Nah, kamu nak menternak, Rasulullah pernah menternak. Nah, kamu nak berkhidmat, memimpin, Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Nah, kamu nak jadi panglima perang, Rasulullah sebagai orang yang menggerakkan strategi peperangan bagi umat Islam. Semua Nabi. Kamu nak jadi seorang yang boleh mengubat orang, jadi doktor dan sebagainya, Rasulullah mengubat orang. Ada semua. Melainkan kerjaya-kerjaya yang lara ataupun maksiat, itu Nabi tak buat. Jadi kamu ambil mana berjoget, kamu ambil mana menyanyi, kamu ambil mana berlakon, bukan itu. Sebab tu guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, dia kata melawak tak apa, menjadi pelawak tak boleh. Melakonkan tak apa, jadi pelakon tak boleh. Menyanyi tak apa lagi, jangan jadi penyanyi. Apa maksud? Kalau sampai jadi itu dah jadi satu kerjaya dia. Macam Nabi melawak dengan sahabat. Tapi Nabi bukan pelawak. Ini sampai siang malam bagi orang tahu saja, sampai-sampai akhirnya orang lupa nak benda-benda yang orang cakap apa, ancaman-ancaman neraka. Tak ada kesedihan di hati. Kata guru kami dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata di pesan nasihat, tanda suburnya pohon, basahnya tanah. Pokok tu boleh jadi subur sebab tanahnya basah dengan air kita jirus. Begitu juga suburnya hati, basahnya pipi. Tanda hati ni subur, pipi ni basah. Apa maksud pipi basah? Menangis. Tapi kalau sampai kering, kalau tanah kering kontang, pokok mati ya. Begitu juga kalau tak pernah kita merintih, sedih kerana dosa kita, salah silap kita asyik sonok aja, dikhawatiri hati ni mati. Ini yang berlaku di akhir zaman, tuan-tuan. Kebanyakan umat hari ini akhir zaman hatinya mati, hatinya kosong. Tanda hati mati, kata Tok Guru, tidak gairah melakukan taat, tidak malu melakukan maksiat. Apa maksud tidak gairah melakukan taat? Dia tak rasa nak bersungguh pun nak buat-buat benda kebajikan taat, nak hadir solat jemaah di masjid, tak ada kesungguhan. Kan? Melainkan ada program-program tertentu, itu pun tanya dulu, ada makan tak? Gitu. Dengar kata kambing golek, oh tak apa, insya-Allah saya main. Gitu. Yang sebelum ni kuliah Tok Guru baca kitab, tak ada dia. Tapi ada ceramah-ceramah penting, biasanya orang buat makan-makan sekali, oh dia datang siap bawa tepung. Kok ada baki boleh bawa balik, kata. Jenis orang macam ni, ambil senduk tu hempuk atas kepala. Patut masak kambing tu sekali dengan dia dalam kuali. Sebab perangai macam kambing dah. Kambing masa kita kuliah datang tak? Kuliah kita datang. Tapi bila macam ni dia datang sebab orang masak dia. Jadi goreng dia sekali, masak dia sekali. Kenapa? Ada tu jadi. Ni
kita. Jadi kita fikir balik diri kita ni apa yang kita nak. Satu tuan-tuan, ya, saya cerita pengalaman saya lah, sebab saya sendiri pun bukan asal daripada orang agama sejak kecil. Tak. Saya pun dulu sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah pun kebangsaan. Saya bukan lepasan tahfiz. Habis sekolah, saya sambung belajar, dapatlah sikit grade okey sikit. Sambung belajar di Perlis, UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis. 3 tahun ambil diploma, pun bukan bahagian agama, kejuruteraan meteorologi masa tu. Kemudian habis diploma, saya rasa malas lagi nak kerja, sambung lagi pula belajar, ambil pula ijazah sarjana muda, degree dalam kejuruteraan bahan, material engineering, belajar. Jadi 6 tahun. 6 tahun saya duduk di Perlis, tapi alhamdulillah tak jadi Wahabi lah. Tapi okey, saya duduk di saya selalu ikut matin Mahat Tahfiz Al-Imam Nawawi, Ustaz Yusaidi, ikut dia. Okey, lepas tu saya pun habis belajar tu balik Selangor. Saya orang Selangor, saya bukan orang Perak. Cuma saya hijrah ke Perak untuk belajar pondok dengan Tok Guru Siddiq Noh. Saya kali ikut membesarnya di Shah Alam. Saya balik Selangor balik. Saya cari kerja kat sana. Alhamdulillah dapat kerja di Damansara sebagai project engineer masa tu. Tapi saya kerja tak lama, setahun je. Tapi lama kelamaan saya rasa jiwa saya kosong. Saya mula tertanya pada diri saya, Tuhan jadikan aku ni untuk apa? Kenapa Allah cipta aku? Adakah sekadar untuk aku pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja? Rutin yang sama, Isnin sampai Jumaat buat benda sama. Bangun pagi gosok gigi, lepas tu mengadap jam. Kerja kat KL kan jam, mengadap jam sampai ke office tight-tight, buat-buat macam banyak kerja padahal tak ada kerja pun. Takut bos bagi banyak kerja, buat-buat sibuk. Macam tu lah kita, sama je kita. Lepas tu habis. Kenapa saya fikir, kalaulah sekadar ini saja tujuan Tuhan cipta aku, bermakna penciptaan ini sia-sia. Tak ada faedah penciptaan ni. Jadi kosong gitu. Dah hidup kita jadi macam robot pun ada. Ikut je telunjuk. Orang kata A, orang kata B, ikut je. Nampak? Akhirnya saya fikir, apa? Akhirnya saya mencari. Masa tu di Shah Alam ni kira hebat dengan majlis ilmu, kuliah agama banyak. Boleh kata semua masjid, semua surau mesti ada kuliah. Sampai mereka buh dalam WhatsApp group ni, senarai kuliah di Shah Alam. Masjid ni ustaz apa, kitab apa, surau ni ustaz apa, kitab apa. Tapi itulah kadang-kadang orang kita terlampau banyak, dia tengok sampai tak tahu nak pergi yang mana, dah kali tak pergi semua. Sebab banyak sangat dia bagi alasan. Pula lah lepas tu saya mulalah ikut-ikut kuliah. Jadi macam tuan-tuan, saya duduk bawah kak, dengar kuliah apa semua Lama saya jumpa ada seorang ustaz, dia ceramah, dia baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah kepada aku. Itulah penciptaan kita, untuk sujud menyembah Allah. Tapi masa itu saya tak nampak lagi. Akhirnya cari lagi, belajar. Akhirnya dapat satu orang guru, dia ajar tafsir. Dia kata menurut kitab tafsir Ibnu Abbas, maksud liya'budun itu artinya liya'rafu. Jadi bila Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia untuk mereka menyembah aku. Dan arti kata lain, maksudnya taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal aku siapa. Ma'rifatullah, kenal siapa Allah. Kerana bila kita kenal Allah, baru kita kenal diri kita sebagai hamba kepada Allah. Maka datanglah ungkapan ulama menyebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, barulah dikenal Tuhannya. Maksud kenal diri apa? Bodohnya kita, lemahnya kita, hinanya kita, apa pun tak ada kita ni. Allah sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua fakir di sisi Allah. Tuan-tuan, kita selalu dengar perkataan fakir dengan miskin digabung sekali. Sebenarnya fakir lain, miskin lain.
Miskin ni yang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tu miskin. Dia punya makan dia tu hari tu cukup-cukup je. Contoh gaji dia RM10 dia satu hari. RM5 buat makan siang, RM5 lagi buat makan malam. Lepaslah nak nasi bujang, orang panggil nasi bujang. Nak nasi putih ada telur, ada sup sikit. Lepas tu buah kicap. Kan? Kicap tu pun sampai penyek botol, nak habis. Kan? Tapi boleh tak? Kenyang tak makan gitu? Walaupun mungkin tak adalah rasa sedap sangat, tapi okey tak? Itu miskin. Tapi yang dikatakan fakir, makna fakir ni apa tak? Kalau ada pun diri dia sendiri pun tak lepas. Contoh gaji dia bukan RM10 sehari, tapi gaji dia 10 sen sehari. 5 sen buat makan siang, 5 sen buat makan malam. 5 sen nak makan apa? Coklat hack pun mahal dah tadi. Itu kata fakir. Allah kata antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir di sisi aku. Apa maksud fakir? Kamu tak ada apa. Kamu tu papa kedana. Lahir keluar daripada perut mak, sehelai benang tak lekat atas kulit kita. Betul tak? Mana ada? Ke ada siapa-siapa kat sini masa lahir dulu siap pakai samping, tengkolok, ada? Cuba bangun. Nak masuk dalam live ni. Ada satu masjid saya tanya macam ni juga. Ada siapa-siapa, tiba-tiba ada seorang bangun, duduk belakang sekali, dia bangun. Semua orang terdiam, satu masjid diam, dengan saya diam. Semua tengok je dia. Saya dalam hati saya kata, dia ngaku sungguh ke ni? Tentang memang berlaku kat dia. Tiba-tiba dia kata, aku nak pergi tandas lah. Dia kata, pergi tandas, nakkan ngaku wali ke apa kan? Kenapa? Mana ada? Tak ada. Saya kata kita anak raja keluar batang kanting. Betul tak? Kosong. Itulah kita fuqara tadi. Dan bila saat kita nak mati juga ditanggalkan segala apa yang ada pada badan kita, hanya dibalut dengan kain kapan. Itu pun dibalut dengan kain kapan tu sebab nak jaga muruah kita, nak jaga maruah kita je. Sebab nak jaga aib aurat kita, tu saja. Tapi segi hakikatnya datang bogel, balik pun bogel. Itulah fuqara. Kamu semua fakir. Tiba-tiba masa lahir-lahir dulu bogel, bila besar sikit ada pakaian, ada kereta, ada rumah, ngengkang terus jalan. Ambil mana kita jadi, kenapa jadi macam tu? Sebab dia tidak makrifah, dia tak kenal Tuhan yang bagi dia. Tapi yang dia nampak diri dia, usaha dia. Ini kejayaan saya, kejayaan aku. Tengok orang bagi, so minta dia bagi ucapan. Tengok, inilah kejayaan saya setelah lama bertahun-tahun. Saya bersusah payah. Nampak? Tak nampak Tuhan. Sebab tak kenal Tuhan. Jiwa dia kosong daripada Allah. Tak ada. Ini sebab tu saya cakap, sampai mereka ni, barat kapil anak tumpah ni, nak rosakkan kita, bukan setakat ibadah kita, dia rosakkan hati kita supaya nampak Tuhan kita. Jadi apa guna kamu mengaku Islam tapi sebenarnya kamu tak faham Islam tu apa dia? Kamu mengaku kamu menyembah Allah, tapi hakikat sebenarnya kamu menyembah diri kamu sendiri. Jadi sebenarnya gagal. Inilah sistem yang mereka kacau, mereka rosakkan, mereka ubah. Mereka ubah sistem hidup kita. Akhirnya kita tidak mengikut Rasul pun, tapi kita mengikut apa yang telah disetapkan oleh mereka kepada kita. Sedar tak sedar, kita dah terikut dengan cara sistem hidup mereka. Kalau kita nak lawan, susah. Ini saya nak tanya tuan-tuan, siapakah ia? Ini teka-teki. Kalau kita ikut dia, kita selamat. Tapi kalau kita lawan dia, kita akan jadi susah di akhir zaman. Siapakah dia? Siapa dia? Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Percutian 3 hari 2 malam. Dia gelap betul ni di pondok kami. Pondok kami ni ada kolam, jangan main-main, ada kolam, tapi bukan kolam renang lah, kolam ambil wuduk. Kolam juga. Siapakah dia? Dajjal. Mungkin Dajjal belum keluar nyata depan mata kita, tapi sedar tak sedar sistem yang ada hari ini, inilah namanya sistem Dajjal.
Sampai dia memaksa kita. Sedar tak sedar, kita nak beli kereta, kita nak pakai, nak bawa pergi kerja, tapi harganya terlampau tinggi sampai kita tak boleh nak bayar dengan cash. Boleh kata 99% kebanyakan orang semua ambil loan, betul? Dan dalam loan tu ada riba. Betul tak? Ada riba. Sampai-sampai kita jadi terpaksa. Jadi sampai kena ambil juga. Ni dia. Sebab apa? Sebab kita, itulah saya cakap tadi, sedar tak sedar kita dah mengikut rentak dia. Tapi kalau nak lawan boleh ya, tapi susahlah hidup. Betul, kalau tak nak ikut rentak dia, tak usah beli. Duduk dalam hutan je lah, duduk dalam hutan. Susah, tapi agama mantap. Akidah kuat. Itulah kita. Kalau dunia kita lebih, akhirat kurang. Kalau akhirat kita lebih, dunia pasti kurang. Ghalibnya begitu. Payah nak jumpa yang setara dunia dan akhirat. Ada mungkin ada, tapi payah. Ghalibnya kebiasaannya macam tu. Jadi nak tak nak macam mana? Bergantung pada iman masing-masing. Lagi kuat iman dia, mungkin dia boleh hadap. Saya jumpa ada seorang ustaz ni, sahabat saya, dia memang tak pakai telefon, tak pakai langsung telefon. Dia kata saya tak nak lah, sebab hati saya tak kuat. Dia kata kalau pegang telefon ni habis balik gitu. Tapi susah lah. Bukan sakat dia susah, kita pun susah nak kontak dia pun susah. Dia tak ada telefon, nak jumpa dia, nak cakap dengan dia payah. Nak kena pakai surat burung merpati. Kena. Tapi begitulah, itulah dia. Tapi bukanlah saya kata tak ada telefon ni jadi ikut Dajjal, tak, bukan maksud macam tu. Tapi kita kena kontrol dia. Barang tak pernah salah. Barang tak salah pun. Tak ada nanti di hari akhirat telefon masuk neraka, tak ada. Tuan telefon mungkin masuk neraka, sebab tak guna telefon tu dengan betul. Barang tak salah, barang ciptaan Allah. Barang ni semua makhluk ciptaan Allah. Tapi kita yang mengawal dia, kontrol dia. Tapi itulah, kadang-kadang kita pun terkena juga. Betul lah. Kita duduk slide sambil tunggu ustaz sampai lambat tadi, slide dulu, pecebuk slide. Tengok ada ceramah Ustaz Wadi Anwar apa. Slide, tiba-tiba iklan ubat ketiak. Nampak habis ketiak orang. Iklan shampoo lah, orang perempuan tak pakai tudung. Lebih parah lagi dahsyat lah ni. Dia iklan ubat kuat. Kalau iklan ubat kuat tu orang lelaki tak apa lagi ya. Ni orang perempuan. Dia boleh cerita pula barang rahsia dia dengan suami, cerita kat orang. Betul-betul nak terbalik dah dunia ni. Betul-betul nak kiamat dah. Sampai barang rahsia pun orang tak malu nak kongsi pada orang. Gila ke tak gila? Dia kata pelik sungguh. Binatang pun ada segan. Binatang bila mengawan, cuba kita usah je dia. Dia jadi orang tu pusing ikut lain ke apa kan. Ini siap cerita. Pernah ada lembu cerita dengan kita. Malam tadi dia kata, lembu jantan kata, lembu betina kata, malam tadi ada. Kata binatang lebih sedih daripada manusia. Ini akhir zaman. Sebab apa? Sebab jauh daripada mengikut ajaran agama. Inilah berlaku. Yang penting untung. Halal haram tolak tepi. Yang penting masuk, yang penting viral, yang penting benda ni laku keras, dia kata. Sebab apa? Inilah dah ikut mana. Sebab tu berbalik pada tajuk kita, adakah kita benar-benar merdeka yang sebenar? Bukan maksud merdeka bebas daripada penjajah, tapi maksud sebenar merdeka mengikut ajaran Nabi kita, Rasul kita. Sedar tak sedar, kehidupan kita ni bukan ikut Rasul, tapi ikut cengkaman orang kafir lagi. Walaupun orang kafir tu tak ada dah bawa senapang kat negara kita, tapi dia bermain dengan senjata yang lebih halus. Sebab tu dia kata jarum yang halus. Kalau benda besar macam parang ke apa, tetak gini, sakit. Tapi kalau main dengan jarum halus, dia masuk. Kadang-kadang tak sedar, tahu-tahu dah masuk. Sebab terlampau halus. Macam ni yang ada sekarang. Dia tak datang serang kita dengan torpedo ke, jet berjuang ke, tapi dia serang kita dengan perkara-perkara yang halus, seperti hiburan-hiburan yang melampau.
Joget-joget lah. Bila kita komplain ni, apa ni konsert-konsert joget-joget lah ustaz ni, tak sporting langsung. Kami cuma nak berhibur je, bukan kami buat apa pun, bukan kami pukul orang. Sebab tu di awal saya sebut tadi, bukan masalahnya baik. Kalau baik memanglah dia bukan pukul orang, dia bukan mencuri, dia bukan rogol, dia cuma berjoget aja. Nampak macam dia tak melakukan satu jenayah pun. Dari sudut undang-undang negara, mana aktanya tak ada jenayah. Tapi perbuatan dia tu adakah mengikut Rasul? Adakah mengikut Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ni nak datang lagi ni konsert daripada artis luar negara. Siapa pula nak datang? Siapa? Tahu tak? Oh, bagus orang sini, dia tak ambil tahu konsert-konsert ni. Dia ngaji Quran aja. Saja nak test je, kalau jawab kena. Kan? Itu contoh. Itu kata. Jadi ni mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Jadi apa maksud yakin kepada Allah tu? Soalan saya nak tanya, ikut Rasul ni senang ke susah? Ikut Rasul senang ke susah? Susah. Sampai-sampai Nabi kata, siapa yang menjaga sunnahku di akhir zaman, pahalanya seperti pahala syahid. Padahal syahid tu kan satu pengorbanan yang besar, pahalanya besar. Besar dikaitkan dengan jaga sunnah. Sebab nak jaga sunnah akhir zaman sangat-sangat susah. Nak jaga. Orang perempuan nak pakai tudung betul-betul labuh ke apa ke, pakai tudung labuh, dia kata bawa kemah. Kalau tutup nampak mata, dipanggil ninja turtle. Orang pelekeh. Kan? Kita pakai jubah serban gini, pergi mall, kita nak beli barang kat mall, tapi pakai macam ni, orang tengok atas bawah. Macam kita ni alien, datang daripada planet mana tak tahu. Tengok, terkejut dia. Tapi yang pakai skirt pendek, tak ada pula orang rasa pelik. Kan? Lah ni makin lama makin dahsyat. Lah ni dulu skirt bawah lutut, lama atas lutut. Lama-lama dia dekat parah paha betul-betul. Kan? Tak lama lagi tak saya tengok spender saja. Pergi mall, pergi kedai Speedmart pakai spender ni. Ada kita nak orang rumah suruh beli sabun basuh baju, balik-balik sabun basuh pinggan beli. Okey orang tu. Dia kata habis susah. Dia kata fitnah akhir zaman dahsyat. Jangan main-main. Kan? Kita ni tuan-tuan, kita bila kita fikir-fikir benda ni kan, kita ni orang cakap apa, mungkinlah kita ni hidup atas dunia ni tak lama mana dah, betul tak? Pejam celik, pejam tak celik-celik. Waktu jangan pejam sangat, lagi-lagi dalam kuliah kan, tak celik kan. Kan? Habis dah, selesai dah bahagian kita, game over, habis dah. Moga-moga Allah terimalah amal kita selama ni kita buat, insya-Allah. Moga-moga Allah terima. Kan? Tapi bawah kita tu macam anak kita, cucu kita, cicit kita. Kalau daripada sekarang kita tak didik mereka dengan didikan agama yang betul-betul, agak-agak masa depan tu macam mana? Lepas tu saya cakap dalam ceramah saya, zaman sekarang tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bukan lagi zaman nak fikir anak kerja apa, tapi fikirlah anak kita agama apa. Dan ni milah Ibrahim tu duk makin meluas. Dapat maklumat kata orang-orang kenamaan pun ada yang terlibat. Ajaran-ajaran sesat makin berlambak-lambak. Yang sebelum tu ada Ammar Allah Muhammad Allah. Lepas tu ada ajaran syariat Imam Mahdi, macam-macam pelik-pelik. Kalau tak ada pegangan akidah yang betul-betul kuat, itu kita tak campur lagi nak ajaran Wahabi, Syiah dan sebagainya. Wahabi lagi halus, nampak macam sama dengan kita, tapi fikrah dia lari. Nak pegang Tuhan duduk di langit, Tuhan ada tangan, Tuhan ada wajah. Habis je. Dia bersandarkan semata-mata terjemahan daripada ayat Quran. Bahaya. Dia pakai dalil tu ayat Quran, kata ni Quran kata, kita pun sebab salah. Nak tolak ni Quran ni. Padahal Quran itu kamu kena tafsir dia, faham makna dia. Bukan dengan asal tukar bahasa je, bahasa Arab kepada bahasa Melayu, ambil terus makna tu. Tak boleh.
Aduh, dahsyat. Sebab tu kalau tak dididik dengan betul-betul, saya nak tanya ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, didikan di sekolah kebangsaan betul ada didikan, pendidikan agama, tapi tanya balik pada diri kita, agak-agak cukup ke tak cukup pendidikan agama di sekolah-sekolah? Saya nak bagi tahu, asalnya ilmu agama ni 3, dia punya pecahan yang paling besar yang dipanggil fardu ain. Dia ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Macam poket saya cerita awal tadi. Ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Tauhid saja panjang huraian dia, melibatkan syahadah, apa yang dimaksudkan asyhadu an la ilaha illallah sampai kepada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cerita habis sifat Allah, sifat Rasul, hujah-hujah dalil, tu tauhid saja. Fiqh pula bahas habis tentang rukun Islam yang dikatakan solat. Sebab tu bila kita baca kitab, bab kitabus solah, dia tak terus cerita bab semayang, dia cerita daripada bab taharah dulu, nyuci najis dulu. Kerana kalau najis pun tak cuci, macam mana solat nak sah? Bermula situ, cerita bab satu-satu pasal semayang. Kan? Itu baru semayangnya, belum puasa pula, belum zakat, belum haji. Bahas tu baru fiqh. Kan? Qaul pula banyak, ada pendapat Imam Nawawi lain, Imam Romli lain, Syekh Ibn Hajar lain. Dalam ilmu tasawuf pula pecah lagi pula, ada sifat mahmudah, mazmumah. Apa yang dimaknakan ikhlas, apa makna riak, apa makna ujub. Kadang-kadang dah belajar dah, tapi tu nak amal pula. Amal tu yang susah. Tasawuf ni ilmu dia belajar senang. Okey, ustaz tu pun ngajar kata kita ni kena ikhlas. Makna ikhlas ni kita janganlah ungkit-ungkit, ya. Ikhlas ya, belajar senang. Orang pun hanggur. Balik-balik ustaz tu kira-kira tak cukup. Dia kata, selalu 3 keping, ni 2 keping je ni. Tadi dia ajar suruh ikhlas. Ustaz pun kena. Belajar memang senang, nak amal tu susah. Tu tasawuf. Jadi 3 subjek ni besar dah. Tauhid besar, fiqh besar, tasawuf besar. Tiba-tiba di peringkat sekolah 3 ilmu ni dikompres jadi satu, namanya pendidikan agama Islam. 3 in 1, 3 dalam 1. Sedangkan ilmu sains asalnya satu je, sains ni dipecah pada 3, fizik, kimia, biologi. Boleh tak? Ilmu sains kamu boleh pecah 3. Kenapa ilmu agama kamu kompres jadi satu je? Jadi bila 3 yang besar dikompres jadi satu, cukup atau tidak cukup? Tak cukup. Tapi kita kira pakai itu kita. Kan? Itu makin besar tak reti. Sifat Tuhan tak reti. Hukum rukun semayang tak tahu. Mahmudah mazmumah tak reti apa. Tak tahu. Nah, kami setiap kali ada budak nak masuk pondok, saya akan interview dulu. Kita bagi satu macam exam lah. Tapi soalan dalam tu semua soalan basic, soalan asas. Contoh soalan ni saya kata senaraikan 5 sifat mahmudah dan 5 sifat mazmumah. Rata-rata dibiarkan kosong sebab dia tak tahu. Ada yang tulis bahagian mahmudah tu, dia tulis mudah-mudahan diterima Allah. Sebab dia tengok mahmudah macam mudah je kata. Kan? Dia tak tahu. Padahal benda simple je. Mahmudah tu sifat-sifat yang baik lah, ikhlas, tawaduk, gitu. Kan? Mazmumah sifat-sifat yang tercela, riak, ujub, takabur. Kan? Tapi lemahnya tu kata. Sebab tu di awal tadi saya sebut dah, mereka musuh-musuh Islam. Mereka tak kisah pun kamu nak mengaku Islam, cuma jangan ikut Islam, jangan faham Islam. Jadi bila kita tak faham Islam, macam mana kita nak ikut Islam? Sebab tu mereka tinggalkan kita, yang kita istilahkan merdeka tu. Dia keluar daripada negara kita ni, tapi dia letakkan dia punya perlembagaan, sistem dia, undang-undang dia, peraturan dia yang tak menyebelahi untuk kita betul-betul nak faham agama. Antaranya yang saya nak bagi nampak, kalau nak urai panjang lagi, ini pun dah 9.30, patut tengok muka pun dah lain macam je, kan? Antaranya sistem pendidikan. Dulu sebelum merdeka, sistem pendidikan kita sistem pondok, mengaji agama, mengaji kenal Tuhan, kan? Gitu. Lepas tu pengajian kita macam ni lah, asing, lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang.
Kalau sebelah pun ditutup dengan tirai. Makna ada dia punya adat-adat dia, tak campur lelaki perempuan. Tapi mereka, bila mereka nak tinggalkan negara ni, mereka letakkan sistem dia, timbullah sistem sekolah yang ada hari ni, campur habis lelaki perempuan. Betul tak? Campur. Kena pula cikgu pun satu hal juga. Tengok mamat tu bising dalam kelas banyak cakap, cikgu pun ugut. Mamat, sekali lagi kamu bising, cikgu letak kamu duduk sebelah Minah. Padahal Minah tu awet dia. Lagi kuat dia bising. Wah. Lagi dia sonok duduk sebelah Minah. Asal sifat kita manusia ada sifat malu. Lepas tu budak-budak kecil kan, baru mungkin 5-6 tahun macam tu umur, kita musik dia. Adik dah ada boyfriend tengok pakai ngincu ni. Mana tu? Muncung dia. Dia malu bila kita cakap macam tu. Asalnya itu fitrah Allah letakkan diri kita ni. Siapa-siapa pun ada malu. Tapi mereka ajar kita suruh buang malu tu, supaya kita jadi selamba hubungan lelaki perempuan. Hari ni tengok di pejabat, boleh makan rehat suami orang, bini orang. Lebih dahsyat lagi, boleh suap menyuap, bertepuk tampar, gurau-gurau senda. Padahal tu lelaki orang, ni bini orang. Boleh naik kereta sekali. Nampak? Ini yang kata tadi, dia keluarkan kita daripada sistem cara hidup yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti dia cakap, kalau betul-betul nak ikut susah, sebab sunnah Nabi sendiri itu pun susah. Saya kata kita, Nabi sendiri pun mengalami kesusahan dalam nak memperjuangkan Islam. Bukan setakat Nabi Muhammad, semua kebanyakan Nabi macam tu. Sehingga ujian-ujian Nabi yang besar-besar ni dipanggil mereka ni Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Sebab mereka lah Rasul yang paling besar-besar ujian yang mereka hadap. Mana bila ujian tu susah ke senang? Susah. Nah, kita nak ikut Rasul susah. Memang susah. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman macam ni. Sistem yang ada keliling kita semua kebanyakannya sistem barat kafir. Itu macam kita nak boykot produk Israel, bersepah produk Israel. Sampai kadang-kadang ada produk tu yang kita memang nak kena pakai juga, tapi produk orang dia. Nah, tapi memanglah selagi mana kita mampu usaha untuk boykot. Kan? Sampai jadi macam tu sistem keliling kita dah ni. Kan? Tapi kita sedaya upaya cuba usaha. Selagi boleh elak, kita elak. Dan kesusahan yang kita hadapi, itulah bersabit pada yakin kepada Allah. Yakin Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Bila kita yakin adanya Allah bersama kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai wakilku. Yakin. Tapi mereka, itulah saya cakap, mereka nak ubah kita supaya jangan nampak yakin kepada Tuhan, tapi yakin pada makhluk, yakin pada diri sendiri. Kan? Itu dia cipta. Seperti dia cakap, barang ni barang halus. Dia cipta pendidikan ada taraf, yang namanya SPM, yang namanya diploma, yang namanya degree, yang namanya master, yang namanya PhD. Nak ambil PhD ke apa tak salah. Tapi apa yang berlaku, bila orang ada degree, dia pandang rendah pada orang diploma. Orang ada master, dia pandang rendah pada orang yang ada degree sahaja. Dia rasa dengan title sijil yang dia ada, dia hebat. Nampak? Di sistem di sekolah kadang-kadang dia buat pengajian tu ada nombor 1 sampai 30. Kan? Jadi budak ni dia cari mana nama dia. Dia tengok daripada atas, padahal nama dia duduk bawah sekali. Patut cek lah daripada bawah, dah dia cek atas. Mana nama aku, tak ada pun. Rupanya lah kali. Jadi budak nombor 30 dengan budak nombor 1 macam mana? Ada gap atau tak? Apa dia pandang? Budak nombor 1 tengok budak nombor 30, dia pandang apa? Bodoh. Kelas pula dia divide, bahagi. Ni kelas budak pandai, ni kelas budak corot. Nah, yang corot semua geng-geng corot belaka, yang pandai semua geng pandai. Dan bila yang corot nak pandai, sebab kawan dia pun corot sama dia, kawan semua bodoh belaka, dan bila nak pandai? Nah, ni dia buat kasta. Dalam hidup kita ada kasta. Orang kaya level kaya, orang miskin level miskin. Taman orang kaya semua banglo-banglo besar, rumah orang miskin duduk flat gitu. Gitu kasta. Sedangkan Nabi ajar kita macam tu tak? Kami di pondok Tok Guru tak pernah asing pelajar. Mu'alim ke tak berapa alim ke, duduklah depan Tok Guru.
Siapa nak duduk depan boleh, duduk belakang boleh, tak ada. Tu guru kata, okey, yang alim depan, yang nampak macam tak berapa alim tu, bodoh, jahil sikit tu belakang. Tak ada. Duduk ngaji, sama-sama duduk sila bawah nadah kitab. Itu yang diajar baginda Rasulullah. Tapi nak ikut sebiji macam ni, so saya kata tadi, senang ke susah? Susah. Nak melintang arus, inilah namanya. Sebab tu Nabi kata sampai-sampai pahalanya sama taraf dengan pahala orang syahid. Sebab inilah perjuangan yang dia sedang buat pada diri dia, iaitu melintang arus daripada arus si kafir untuk mengikut arus yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Nampak halus benda tu, nampak? Allah ustaz, takkan pasal nombor pun nak jadi rosak agama, takkan pasal bahagian bagi kelas pun nak rosak agama. Satu yang saya cakap tadi, jarum dia halus, kita nampak macam tak ada kesan, tapi impak dia bukan waktu tu, 10 tahun ke depan impak dia. Bila budak ni dah habis belajar, dia jumpa balik kawan dia yang corot, dia pandang apa? Dia tetap akan sangka kawan dia tetap bodoh macam dulu ni. Dia tak respect. Dia rasa hebat pada diri dia, orang lain tak hebat. Akibat sombong ni lah. Sebab tu nak benda yang paling Allah benci apabila manusia itu memakai sifat sombong. Kerana sombong hanya milik Allah. Sebab makna sombong, tak ada siapa boleh lawan dia. Allah layak dengan kesombongan Allah, kerana tak ada siapa boleh lawan Allah. Siapa lebih berkuasa daripada Allah? Tak ada. Siapa lebih kaya daripada Allah? Tak ada. Kita nak sombong dengan kaya kita, ramai lagi orang lagi kaya daripada kita. Kita nak sombong dengan ilmu kita, ramai lagi orang lebih alim daripada kita. Tapi dia tak ada. Sebab tu dia hancurkan ilmu tasawuf, ilmu fiqh, sampai-sampai kita nak hujung zaman ni, ilmu tauhid pun dia hancurkan. Habis rosak. Akhirnya hari ni apa yang ada, betul yang Nabi kata, akhir zaman nanti sampai dah tak ada orang alim, yang tinggal semua juhalak belaka. Semua orang jahil. Makna jahil ni bukan jahil dari segi dunia, tapi jahil dari segi akhirat. Tak kenal Tuhan, tak faham soal ibadah, kan? Jadi macam tu. Jadi berbalik pada persoalan kita tentang tajuk kita merdeka, tepuk dada, tanya iman masing-masing, adakah kita sebenar-benarnya betul-betul merdeka, atau merdeka atas lafaz perkataan sahaja? Seperti mana juga, adakah betul aku sebenar-benar Islam, atau Islam hanya pada namanya sahaja? Wallahu a'lam. Cukup ya tu. Makin sengit dah tu. Dah. Kan? Baik. Jadi gitu. Jadi moga-moga insya-Allah lah sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan. Bukan saya nak mengajar pun. Depan saya lebih ramai orang yang lebih berumur, lebih banyak pengalaman berbanding saya dalam liku-liku kehidupan. Cuma apa yang saya nampak dengan mata saya sepanjang hidup saya dalam mencari ilmu agama dan sebagainya, saya kongsikan. Semoga-moga kita, orang cakap apa, dapat sedikit gambaran apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Jangan kita terlalu seronok dengan hiburan yang sedangnya sebenarnya kita ni dalam ancaman. Agama kita ni sedang diancam. Agama kita dah semakin hilang dalam jati diri kehidupan kita sendiri. Kita tak sedar. Harta kita makin banyak, sedangkan Allah dalam hati kita makin kurang. Itu kita takut. Dunia kita makin hebat, tapi akhirat kita makin lemah. Itu kita takut. Jadi cukuplah sekadar tu yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit menjadilah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan di luar sana tu ada sedikitlah produk perniagaan untuk menampung sekolah kami, pondok kami. Untuk makluman, dulu saya mengurus takbir pondok Tuan Guru Siddiq Nur, iaitu Pondok An-Nur di Batu Hampa, Berwas, Perak, dan juga Mahat Tafiz Kiam. Tapi sekarang dengan amanah daripada Tuan Guru sendiri, saya sedang mengusahakan pondok saya sendiri, iaitu namanya Pondok Sufiah An-Nur di Perak juga, di Pantai Remis. Tapi sekarang ni belum ada apa-apa lagi, belum ada bangunan apa lagi. Kami tengah kumpul dana untuk nak membina dewan kuliah dan juga asrama pelajar. Jadi kalau ada siapa-siapa yang sudi untuk bersama-sama membantu kami dalam merealisasikan hajat Tuan Guru
dan perjuangan agama kita, moga-moga dengan adanya pondok ni kita dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang. Sebab tu saya tak target semata-mata untuk pondok orang tua-tua. Ada juga kita nak buat pondok orang tua-tua, tapi saya nak juga fokus pada pondok remaja. Memang kita ada target. Sebab apa? Sebab saya nak mencari pelapis untuk akan datang, supaya ada anak-anak muda yang sungguh-sungguh belajar kitab ni, belajar kitab agama ni, sampai boleh mempertahankan agama di atas muka bumi. Minta maaf saya cakap, atas muka bumi kita ni, khususnya negara kita Malaysia, orang alim tu ramai, tapi pejuang untuk menegakkan ilmu agama itu kurang. Itu yang kita khawatir. Untuk lantang berkata-kata tak ramai. Tapi kalau sembang bab hukum hakam, memang pandai yang alim, pandai yang ramai yang tahu. Tapi nak tegakkan hukum bukan satu perkara yang mudah. Jadi ini yang kita nak buat, konsep pondok mengaji ilmu dan juga tarbiyah secara harakiahnya, secara perjuangan. Kerana saya dididik oleh Tuan Guru Siddiq Noh untuk berjuang, kan? Seperti mana yang masih sahabat-sahabat semua tahu macam mana liku-liku perjuangan Tuan Guru Siddiq Noh. Jadi itulah sedikit sebanyak, pakat-pakatlah bantu kami, moga-moga dapat meneruskan perjuangan ini, insya-Allah. Dia kena buat. Sebenarnya bukan untuk Guru Siddiq Noh seorang, ramai lagi. Lagi-lagi di Kedah ni. Kedah ni tuan-tuan beruntung, kerana di negeri Kedah ni ramai tuan-tuan guru. Sama ada yang masyhur ataupun yang mastur. Masyhur maknanya dikenali, mastur artinya orang tak kenal dia, tapi dia orang yang hebat, orang yang alim, orang yang mempertahankan agama. Ada je di sebalik-sebalik tabir. Kadang-kadang berkat doa mereka lah bala-bala ni tertangguh ke atas kita. Kan? Berkat doa malam-malam mereka bermunajat. Jadi sahabat kita ada minta untuk saya cerita sedikit je lah, sebab tengok pun jam makin bergerak laju jarumnya tu. Jadi Tuan Guru saya, Tuan Guru Siddiq Noh lah, dia biasa kena tahan ISA, dia biasa susah. Dia pernah, antara benda yang sampai sekarang kalau saya dengar memang saya mengalir air mata, adalah cerita tentang dia kena tahan di dalam ISA. Kemudian dia dapat berita bahawa dia dah habis tempoh tahanan dia tu, maknanya nak bebas dah, kan? Dia dah nak bebas dah. Kemudian mak dia terlampau sonok sebab keluar surat khabar kata Ustaz Siddiq nak dibebaskan. Jadi mak dia tempah baju jubah. Jadi mak dia awal-awal lagi dah hantar baju tu ke pihak penjara, minta kepada anak dia, iaitu Tok Guru sendiri, Ustaz Siddiq, masa nak keluar bebas nanti pakai baju tu. Mak dia nak raikan kebebasan dia tu. Jadi bila pun dia dah siap-siap, dah pakai baju, dia kata masa dia tengok jubah tu, jubah putih, dia tengok pada jubah tu masih lagi ada garisan macam kapur tu, macam orang jahit tu kan. Garisan tu ada lagi. Maknanya baju tu siap-siap dijahit, tak dibasuh lagi, kerana nak masukkan kalut-kalut. Mak dia cepat-cepat nak suruh baju tu siap dia pakai. Maksudnya dalam keadaan segera. Maknanya sungguh-sungguh kasihnya mak dia kat dia, kan? Sampai tergesa-gesa macam tu. Akhirnya dia pun dah pakai elok, dah siap nak keluar. Bila dah sampai kat gate tu, ada seorang pegawai penjara tu tengah tunggu, sambil merah mata dia, nampak mengalir air mata kat pipi. Kenapa cik? Tok Guru tanya. Ustaz, saya minta maaf sangat-sangat Ustaz. Saya betul-betul minta maaf kat Ustaz. Kenapa ni? Umar, kenapa ni? Cik cakap je lah kenapa. Tak apa, saya dah bersedia segala ujian je. Cik bagi tahu je, tak apa, InsyaAllah saya terima dengan tenang. Ustaz dia pun peluk Tok Guru. Ustaz ditambah lagi 5 tahun baru keluar arahan daripada kerajaan waktu tu, minta ditambah lagi hukuman, ditahan Ustaz Siddiq lagi 5 tahun. Bukan 5 hari tuan-tuan, bukan 5 bulan, 5 tahun lagi. Itulah jiwa orang pejuang. Sedikit pun tak ada meraung. Tak apa cik, saya dah bersedia semua ni.
dia pun patah balik masuk. Rupa-rupanya hari tu Tok Guru Siddik Nur ni dia orang Pangkor, rumah kampung dia di Pangkor Pulau. Mak dia dah tunggu kat JT daripada lepas subuh lagi nak sambut dia. Mak dia bawa satu kuih kegemaran dia, ya, bawa tunggu. Bila dia dah bebas betul-betul, dia balik, jiran dia cerita. Jiran dia kata, mak kau dulu masa dengar kata kau nak bebas tu, dia tunggu daripada pagi Siddik, dia kata. Dia tunggu daripada pagi sampai Zuhur, dia balik saat semayang, dia datang balik tunggu kat JT. Sampai hari gelap, sampai ferry yang terakhir, dia tanya, mana anak saya? Tak ada, tak balik. Tu kata kan, ulama kita ni. Sebab tu mereka ni Allah kasih pada mereka. Sebab tu mereka tak takut dengan ancaman musuh, sebab mereka tu kekasih Allah. Yang membela mereka tak perlukan batalion seramai mana tentera, cukup dengan adanya Allah. Allah yang akan membela mereka. Tengoklah orang yang buat main dengan ulama ni, sejauh mana hidup dia boleh pergi. Kadang-kadang saya silap, mati pun susah kan? Sebab tu kita ni kalau tak setuju, diam cukup. Jangan cakap bukan-bukan pada alim ulama, tuan-tuan guru kan? Mereka ni kekasihnya Allah. Banyak dalil kalau kita nak cerita tentang Allah, kata orang yang paling dipercayai di bumi ialah ulama. Innal ulama awrasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris anbiya. Anbiya ni jamak bagi Nabi. Kalau Nabi seorang, anbiya ni Nabi-Nabi. Sampai Nabi bagi jaminan, ulama itu mewarisi semua Nabi. Bukan Nabi Muhammad seorang, semua Nabi. Maksud mewarisi ni bukan dia jadi Nabi, ulama tak jadi Nabi, tetapi ulama itu mewarisi kerja-kerja kenabian. Macam saya selalu sebut, tak ada siapa pun paksa Ustaz Siddik untuk buka pondok, tapi dia dengan orang cakap apa, berbekalkan apa yang ada, dia buka juga pondok. Duit tak ada, buka juga. Ni tok guru kita ni bukan kaya, duit tak ada, tapi mereka usaha buat juga. Kutip dona kadang tebal muka, orang tuduh penunggang agama lah, macam-macam. Padahal dia ada pilihan. Kalau dia tak nak susah-susah, boleh tak dia duduk rumah saja? Jadi kuliah maghrib baru pergi, siang tidur kat rumah, relax santai tengok TV. Dia boleh kalau nak pilih jalan tu kan? Tapi dia pilih jalan berjuang. Siang mengajar di pondok, malam keluar pula di kuliah di masjid. Sampai-sampai masa saya jadi driver dia dulu, bila kami dah siap-siap nak keluar kuliah, tiba-tiba tu kata, Syakir, kuliah malam ni batal, kata. Anak tak pergi kuliah, kata. Dia ada masalah, dia terpaksa batal kuliah. Saya pun okey lah, nak patah balik. Dia ada anak kecil. Anak kecil dia melompat. Anak dia kata apa? Ye malam ni dapat makan dengan Abi. Apa maksud? Maknanya dah berapa hari tak pernah makan bersama dengan keluarga. Itu pengorbanan mereka. Nah, sebab tu mahalnya Allah balas, yakni syurga. Sebab tu pesan guru kami kat kami, kalau kamu mencari kesenangan dunia, takut-takut kamu susah di hari akhirat. Tapi kalau kamu bersusah-susah dengan agama di dunia, moga-moga kamu senang nanti di hari akhirat. Jadi pilihan ada di tangan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan nak pilih jalan senang atau jalan susah atas dunia ni. Kalau nak pilih jalan senang, ikut aja telunjuk mereka. Buat aja, tak payah lawan, tak payah apa, ikut saja. Tapi kalau nakkan kesenangan akhirat, tanggung sikitlah kesusahan di dunia ni demi nak mengikut apa yang dia ajak oleh Rasul, dan yakinlah kita kepada Allah. Itulah namanya jiwa yang merdeka, insya-Allah. Ini cukup sekadar tu. Sekali lagi saya mohon maaf juga ke anak saya ni. Dia lama tak dapat ikut Abi, dia sekali ikut jadi dia tu. Jadi itulah lah. Jadi insya-Allah moga-moga kita dipertemukan lagi di ruang dan masa yang lain, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya, kul min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma
taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.